Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita berwuduk menggunakan air mustakmal? Menariklah persoalan ni. Apa pendapat tuan-puan berkaitan persoalan ini? Boleh tak kita berwuduk menggunakan air mustakmal? Tuan-puan tahu tak air mustakmal tu air apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Zaki dalam satu rancangan iaitu Mutiara Islam. Dalam rancangan ini kita akan mengupas konsep-konsep dan asas-asas bersuci yang digariskan oleh Islam. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jom kita lihat definisi taharah atau kebersihan itu sendiri. Dari segi bahasa, lafaz taharah bermaksud bersih dan terhindar daripada segala kekotoran. Manakala dari segi istilah pula ialah membersihkan najis, sama ada najis aini atau najis yang nampak atau najis hukmi, iaitu najis yang telah hilang kesannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersih. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, taharah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini kita boleh mengangkat dengan berwuduk dan bertayamum. Manakala hadas besar boleh diangkat dengan cara bertayamum dan mandi wajib. Jadi, apa sebab-sebab kita perlu membersihkan diri ni? Yang pertama adalah perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan bersihkanlah pakaianmu. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk membersihkan pakaian kita daripada segala kekotoran. Yang kedua, ia merupakan syarat sah ibadah. Suci daripada najis merupakan syarat sah solat dan ibadah-ibadah yang lain. Seperti mana sabda Nabi SAW, la solah liman la wuduk lahu. Yang bermaksud, tiada solat kepada sesiapa yang tidak berwuduk dengannya. Jadi bermakna, berdasarkan hadis ini, kita perlulah berwuduk sebelum menunaikan solat. Yang seterusnya, ia merupakan tanda keimanan seseorang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, At-tuhuru syatral iman. Yang bermaksud, bersuci merupakan sebahagian daripada iman. Yang terakhir, rahmat Allah kepada orang yang bersuci. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang bersih. Sadaqallahul azim. Terdapat 4 jenis air yang perlu diketahui oleh kita. Apa 4 jenis air itu? Mesti tuan-puan nak tahu. Berapakah jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci? Nak tahu tak? Okey, mari saya terangkan. Terdapat 4 jenis air yang perlu diketahui oleh kita. Yang pertama, sudah tentu, air mutlak. Selalu kan kita dengar dekat sekolah, dekat masa kita belajar, waktu sekolah, waktu universiti, ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah kita mesti tanya, nak berwuduk kena guna air mutlak. Apa air mutlak ni ustaz? Mesti ramai nak tahu kan? Air mutlak, air kopi, air mutlak ke? Air mutlak adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Ini bermaksud air itu boleh mengangkat hadas dan menyucikan najis. Dan sumbernya adalah segala air yang turun dari langit dan keluar dari tanah. Contohnya, terdapat 7 sumber yang boleh digunakan untuk dijadikan air mutlak. Yang pertama, air laut. Kedua, air sungai. Ketiga, air hujan. Keempat, air embun. Kelima, air perigi. Keenam, air mata air. Ketujuh, air salji. Dah tahu kan 7 sumber ni. Jadi jangan tersilap. Ada tak saya sebut air kopi? So, air kopi bukanlah air mutlak. So, air kopi ni dia termasuk dalam air apa? Dia termasuk di dalam air mustakmal. Apa dia air mustakmal ni? Air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan kerana ia telah diubah warna, bau dan rasanya. Contohnya macam tadi kan, air kopi. Air mutlak campur kopi. Jadi, air kopi. So, dia air yang suci, boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tak bolehlah kita nak berwuduk guna air kopi. Apa pula jadinya kan? So, kita jangan guna air mustakmal untuk berwuduk atau
membersihkan najis. Kena guna air mutlak sahaja. Air musta'mal juga adalah air yang mana kuantiti airnya kurang daripada 2 kulah ataupun 270 liter. Jadi mana-mana air yang kurang daripada 2 kulah ini atau 270 liter ini digelar sebagai air musta'mal. Contohnya, kita ada air kan, air mutlak, kita tadah di dalam baldi. Dalam baldi yang kurang daripada 270 liter. Air tu pula kita lah gunakan dia. Kita dalam berwuduk, kita telah buat basuh pinggan ke apa. Jadi air itu telah digunakan. Dan air yang telah digunakan itu dikira sebagai air mustakmal. Seterusnya adalah jenis air yang ketiga, iaitu air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang suci dan menyucikan. Tetapi, tuan-tuan kena jaga-jaga, dia makruh menggunakannya. Kenapa makruh pula? Sebab air ini telah dididihkan atau dibiarkan di dalam bekas besi selain emas dan perak dan telah dididihkan di bawah matahari. Jadi makruh kerana ia boleh mengakibatkan penyakit kusta ataupun penyakit sopak. Jadi berbahaya untuk kita menggunakan air yang telah dididihkan atau dibiar di bawah matahari. Terdapat 3 syarat air musyammas, iaitu ia berlaku di negara yang beriklim panas. Maksudnya macam Arab Saudi atau belah-belah Afrika tu yang panas. So diorang ni kadang-kadang dia dah letak air tu kat bawah matahari. So air tu panas. So makruh menggunakan air sebegini. Seterusnya adalah bekas. Diletakkan dalam bekas yang bukan daripada emas atau perak. Kalau guna besi ke tembaga ke, dia memenuhi syarat air musyammas ni. Jadi kalau kita letak dalam baldi, dia tak dikira air musyammas lah. Sebab baldi diperbuat daripada plastik. Tapi still yang terbaiknya menggunakan air mutlak. Sebab kita takut ada mudarat kalau kita guna air musyammas ni. Seterusnya, kenapa? Syarat-syarat dia adalah penggunaan air ini dikhawatiri boleh mengakibatkan penyakit sopak pada kulit. Ini yang kita takut. Kalau kita guna air musyammas ni, takut bila air panas tu terkena kulit, kita berwuduk dengan air musyammas ini, dia akan menyebabkan sopak pada kulit kita. So berbahaya. Seperti mana hadis Nabi kan, la dirar wala darar. Jangan gunakan benda yang memudaratkan diri. Ini berdasarkan kitab Hasyiah Al-Qulubi wal Umairah yang berbunyi wa yukrahu al-musyammasu ayyuma sakhannatuhu syamsu fil badan khawfal al-barasi bi an yakuna bi kutrin harun kal hijaz fi ina'in muntabi'in kal hadid. Yang bermaksud dan makruh menggunakan air musyammas, iaitu air yang dipanaskan di bawah sinar matahari, digunakan pada badan kerana ditakuti akan terkena penyakit kusta yang terdapat pada tempat yang panas seperti hijaz pada bekas yang ditempa seperti besi. Berdasarkan dalil ini kita tahu tidak boleh kita menggunakan atau makruh kita menggunakan air yang telah dididihkan di bawah matahari, yang telah dibiarkan di bawah matahari, kerana ia boleh mengakibatkan penyakit sopak dan benda ini akan memudaratkan badan kita sendiri. Jenis yang terakhir adalah air mutanajis. Apa air mutanajis ni? Kan tadi dah tanya, boleh tak berwuduk dengan air mutanajis kan? Boleh tak? Mari saya perincikan. Air mutanajis adalah air yang kurang 2 kulah atau kurang 270 liter yang terjatuh najis di dalamnya walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa. Jadi contoh, kalau tuan-puan ada kolam ataupun ada kolah air yang kurang 270 liter, tiba-tiba ada anak ke ataupun kucing ke kencing dalam simpanan air itu, maka air itu telah berubah menjadi air mutanajis. Walaupun air yang dalam simpanan itu tak berubah apa warna dia. Yang kedua, air yang lebih 270 liter tetapi berubah warna, bau dan rasa. Ni pun air mutanajis juga. Jadi kena jaga-jaga. Kalau simpanan air kita lebih 270 liter tetapi air itu berubah, tiba-tiba warna kuning ke, warna keruh ke, jadi itu juga dikira sebagai air mutanajis dan tidak boleh berwuduk atau bersuci dengannya. So, tuan-tuan dah faham kan? Boleh tak berwuduk menggunakan air mutanajis? Tak boleh. Jadi boleh berwuduk menggunakan air apa saja? Air mutlak ataupun air musyammas, tetapi makruh. So, seeloknya menggunakan air mutlak. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya yakin selepas kita berkongsi tentang taharah, saya yakin semua telah kenal pasti apa itu taharah
dalil taharah, jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci ataupun air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ada 4 tadi kan? Mana satu air yang boleh digunakan untuk bersuci? Kerana apa? Kita kena cakna kerana bersuci merupakan asas penerimaan atau asas syarat sah untuk menerima sesuatu ibadah. Jika kita tidak bersuci atau tengah kotor ke atau ada najis, tidak sah ibadah kita. Jadi, bersuci merupakan asas utama yang perlu kita settle atau kita selesaikan sebelum kita beribadah. Sekian saja daripada saya. Itu saja. Dapat sesuatu, share sebagai pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.